Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nur Aisyah Piti Kamarudin dari SK Seri Duyung Melaka. Apa khabar anak-anak murid saya semua? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat. Okey, hari ini saya meneruskan PDPR Sains tahun 1. Tajuk baru kita hari ini ialah tumbuhan. Apa yang anda akan pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang bahagian-bahagian tumbuhan. Oleh itu, objektif kita pada hari ini ialah murid-murid akan dapat menyatakan bahagian tumbuhan dan membuat perbandingan antara daun, bunga, batang dan akar dengan betul dan tepat. Okey. Saya ingin anda perhatikan dahulu gambar rajah yang berada di sebelah kanan. Terdapat pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Okey, yang dalam gambar ni terdapat pokok besar, rumput, bunga-bungaan dan banyak lagi yang berada di bahagian belakang. Jadi, untuk itu kita kena pasti senaraikan ada tak tumbuh-tumbuhan lain yang kita kenali. Contoh di sini, pokok buah-buahan. Pokok buah-buahan seperti pokok durian, pokok manggis, pokok rambutan dan banyak lagi. Pokok bunga seperti ada di sini, pokok sayur-sayuran yang terdapat di kebun-kebun sayur, rumput dan juga pokok-pokok yang lain. Baiklah. Okey, jadi sekarang kita nak mengenali bahagian tumbuhan. Saya rujuk pada buku teks muka surat 52. Baiklah, mari kita lihat satu persatu bahagian tumbuhan. Okey, yang ini merupakan tumbuhan ini namanya pokok keembong. Okey, pokok keembong. Bahagian yang atas sekali kita namakan dia sebagai bunga. Okey, ini dia labelkan ditunjuk ke arah bunga. Kemudian daun, daun, batang, yang berada di tengah-tengahnya dan juga bahagian yang paling penting ni ialah akar. Akar. Jadi ada 4 bahagian tumbuhan yang biasanya terdapat di semua bahagian tumbuhan yang ada dekat muka bumi kita ni. Jadi yang pertama, mari kita kenal dahulu bunga. Ada tak jenis-jenis bunga? Cuba kita lihat. Ya, untuk tumbuhan, sebenarnya tumbuhan-tumbuhan dekat dunia kita ni mempunyai 2 jenis, iaitu tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Yang pertama, ini contoh. Pokok bunga teratai. Ada bunga. Ini pokok paku pakis. Tumbuhan ini tidak berbunga. Ayo kita lihat contoh-contoh lain bagi tumbuhan berbunga dan juga tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, di bahagian kiri anda ini, tumbuhan ini semuanya tumbuhan berbunga. Bunga ros, bunga kertas, bunga orkid, bunga kekwa, bunga keembong, bunga mawar. Terdapat juga tumbuh-tumbuhan yang berbunga tetapi ada buah. Sebenarnya tumbuh-tumbuhan yang berbuah mesti berbunga terlebih dahulu. Seperti pokok mangga, ada bunga, kemudian barulah berbuah. Sama juga dengan pokok durian dan juga pokok rambutan. Mereka tu semua akan berbunga dahulu, baru akan berbuah. Okey, jadi di sebelah ni pula, pokok yang tidak berbunga. Okey, pokok keladi, pokok paku pakis, lidah buaya, pokok duit-duit, pokok lidah jin, pokok lumut. Sebenarnya ada banyak lagi contoh-contoh lain seperti pokok serai, pokok pandan, pokok halia. Jadi tumbuhan-tumbuhan tersebut tidak berbunga. Ayo kita bergerak atau kita melihat kepada batang
batang pokok. Okey, batang tumbuhan. Batang berkayu dan batang tidak berkayu. Okey, jenis batang tumbuhan boleh dikelaskan kepada batang berkayu dan batang tidak berkayu. Tumbuhan batang berkayu dikenali juga tumbuhan berbatang keras. Manakala tumbuhan batang tidak berkayu ialah tumbuhan berbatang lembut. Mari kita lihat, ini contoh-contoh bagi tumbuhan batang berkayu. Pokok durian. Cuba lihat ni, pokok durian. Pokok mangga. Pokok bunga raya. Pokok conifer. Conifer ni macam pokok Christmas. Okey? Tetapi pokok Christmas yang berada di luar, bukan dalam rumah. Dalam rumah tu dia dah potong. Kemudian, tumbuhan batang tidak berkayu. Biasanya berbatang lembut. Seperti lalang. Pokok betik. Pokok betik, pokok berbatang lembut ya. Jadi kita tak panggil dia batang berkayu. Pokok pisang. Dan pokok aloe vera. Ataupun pokok lidah jin atau lidah buaya. Baiklah, kita bergerak ke slide yang berikutnya. Okey, kita akan melihat jenis urat daun. Jenis urat daun boleh dilihat dengan jelas pada setiap daun tumbuhan. Kita boleh mengelaskan jenis urat daun kepada urat daun jejala dan juga urat daun selari. Okey, apa perbezaannya ya? Kita pergi ke slide yang berikut dulu untuk kita mengenal pasti bagaimana rupa urat daun jejala dan selari. Ya, yang ini ya. Urat daun jejala seperti ini. Yang biasa kita lihat ya. Dia ada garis tengah. Kemudian dia pecah-pecah begini. Okey. Macam daun pokok durian, pokok bunga raya. Macam inilah daun dia. Kemudian untuk pokok daun selari begini. Dia macam pokok serai, pokok pandan. Jadi dia memanjang. Dia ada garis yang selari yang panjang sehingga ke hujungnya. Jadi bentuknya panjang. Okey, baiklah. Jadi kita kena kenal balik apakah pokok-pokok yang mempunyai kedua-dua jenis urat daun ini. Ni ya. Tumbuhan daun urat jejala. Pertama, pokok betik. Dia pecah-pecah daunnya begini. Mempunyai urat daun jejala. Kemudian, pokok keembong. Bunga mawar. Pokok bayam. Sawi pun boleh. Kemudian, tumbuh-tumbuhan ataupun tumbuhan daun urat selari. Lalang. Pokok buluh. Pokok bakung. Pokok bakung ni ada di sekolah ya. Kemudian pokok kelapa. Mempunyai urat daun selari. Okey, baiklah. Kita nak mengenal pasti pula bahagian akar. Ada dua jenis akar dalam pokok-pokok ni ya. Jadi, ada pokok yang mempunyai akar tunjang. Ni dia salah eja J Tunjang, bukan tunggang tetapi tunjang. J-A-N-G, jang. Jadi, dia punya akarnya memanjang dan juga yang bahagian tengah ni lah akar yang paling besar, yang paling jauh. Okey, dia bersifat akar tunjang. Yang ini pula akar serabut. Dia berserabut. Sebenarnya akar jenis tunjang ini mempunyai cengkaman yang lebih kuat. Okey, dia dipunyai oleh pokok-pokok yang berkayu dan juga yang lebih besar. Manakala untuk yang pokok akar serabut ni, dia mempunyai pokok yang kurang kuat. Okey, dia kurang kuat. Biasanya pokok-pokok kecil, tetapi ada juga yang pokok besar seperti pokok kelapa. Tetapi dia mempunyai akar serabut yang begitu tebal. Yang ia akan membuatkan pokok itu kuat juga. Okey, mari kita lihat. Okey, ada dua contoh di sini iaitu ini pokok bunga mawar. Ya, pokok bunga ros. Pokok bunga ros. Urat daunnya ialah
urat daun jejala. Okey. Kemudian dia berbunga ya. Kita lihat dia berbunga. Kemudian jenis akarnya. Akar ini ialah akar tunjang. Okey, akar tunjang. Sebab apa tunjang? Sebab ada satu ni main ke dalam lagi. Dia ke dalam yang tengah-tengah tu. Kemudian yang lain tu semua pendek-pendek. Okey, jadi ini kita panggilkan dia sebagai akar tunjang. Okey, kemudian yang kedua ni, ini ialah pokok daun pandan. Okey, daun pandan mempunyai urat daun selari. Dia panjang-panjang. Kemudian dia mempunyai akar serabut. Jadi akar ini kurang kuat berbanding akar tunjang. Ya. Okey, baiklah. Untuk latihan pada hari ini, anda dikendaki untuk membuat dalam buku aktiviti muka surat 35, 36 dan 37. Okey, ini ya. Awak kena, untuk muka surat 35, awak perlu suaikan. Okey, sama ada urat daunnya, daun selari atau daun jejala. Cari ya. Yang ini sama ada satu. Yang ini jejala. Yang ini selari. Ya. Satu gambar, satu garis sahaja. Kemudian, yang muka surat ke-36, jawapan telah diberi di bahagian atas ni. Okey, anda dikendaki untuk memasukkan dalam maklumat-maklumat ini. Pokok tebu, apa ciri-cirinya? Jadi kat tengah-tengah ni sebenarnya dia mempunyai ciri yang sama. Apa ciri yang sama? Apa yang ciri yang sama agak-agaknya? Jadi kat sini ada jawapan dia. Awak kena pasti dulu perbezaan. Yang ni tiga-tiga ni, 3 di sini ialah perbezaan. 3 di sini ialah perbezaan. Okey juga. Dan di tengah ni merupakan persamaan. Ada satu yang sama. Nanti kita kena pasti ya. Okey. Kemudian muka surat yang 37. Okey, masukkan jawapan-jawapan dalam kotak-kotak ini. Urat daun selari. Yang mana satu? Letak nama pokok dia dalam. Dan juga akar. Okey, akar. Sama ada akar serabut ataupun akar tunjang. Hari ini saya tidak akan memberikan jawapan. Saya nak tengok jawapan anda sendiri. Baiklah, sekian sahaja PDPR Sains kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.